الحمد لله القائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segalanya yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Pada hari ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk pengajaran daripada ujian Allah. Muslimin yang berbahagia, pada awal tahun 2020 kita dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19. Kesan daripadanya telah mengakibatkan banyak jiwa yang terkorban. Penularan wabak masih berlaku hingga kini. Sehingga 7 Januari 2023 seramai lebih 5 juta orang yang telah dijangkiti dan seramai lebih 35 ribu orang yang terkorban kerananya. Semua yang berlaku ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa untuk menguji hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Ankabut ayat 2 yang telah dibacakan di awal khutbah ini bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan. Menurut Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan keimanan yang mereka miliki. Semoga ujian yang datang daripada Allah ini dapat dijadikan pengajaran buat kita semua. Antaranya, menghadapi setiap ujian yang datang dengan sabar. Hanya mereka yang sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapat kejayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji mereka dengan sedikit perasaan takut, iaitu kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dengan berkat kesabaran yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala juga telah berjanji untuk menganugerahkan pahala yang banyak kepada hamba-hambanya kepada hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka yang tidak terkira banyaknya. Namun perlu diingat bahawa semua ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Mereka yang terus sabar menghadapinya dengan keimanan yang tinggi kelak akan mendapat sebesar-besar ganjaran. Dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai wabak taun, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bahawa wabak taun itu adalah satu azab, iaitu bala daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Seorang hamba yang berada di negeri yang ditimpa wabak taun, jika dia sabar menghadapi bala itu serta mengetahui yang dia tidak akan terkena kecuali menurut apa yang telah ditentukan Allah, baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Riwayat Imam Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini juga kita diajar untuk tidak berhenti mengharapkan pertolongan dan petunjuk daripadanya.
Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita memohon segala hajat, dan hanya Dia sahajalah yang mengetahui apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Justru itu kita seharusnya sentiasa berdoa kepadanya, bukan hanya ketika dalam kesusahan sahaja, bahkan ketika senang, agar kita sentiasa diberikan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ad-du'a huwal ibadah, thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan doa itu adalah ibadah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berjanji memperkenankan doa hamba-hambanya yang sabar. Dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqulu da'awtu falam yustajab li. Pasti diterima doa di antara kamu selama mana ia tidak terburu-buru, iaitu ia berkata, aku telah berdoa namun tidak diterima daripadaku. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bagi mereka yang sombong dan malas untuk berdoa adalah menjadi satu kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas mereka. Peringatan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan murka kepadanya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama terus menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diri, keluarga dan negara kita dilindungi daripada wabak yang masih menular ini. Semoga berkat kesabaran kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabak ini akan segera dihilangkan dari muka bumi ini. Pohonlah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat menghadapi segala ujian yang mendatang dengan penuh kesabaran. Hadirin tetamu Allah yang berbahagia, di samping terus berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita daripada ujian berat, bala dan penyakit, kita juga dianjurkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri. Ini kerana Islam menuntut umatnya untuk menjaga kebersihan, kerana kebersihan adalah asas kepada kesihatan. Dengan kesihatan yang baik, umat Islam dapat beribadah dan melaksanakan tugas seharian dengan sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala amat menyukai hamba-hambanya yang cintakan kebersihan serta sentiasa menjaganya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka, iaitu mengambil berat, membersihkan, iaitu mensucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi peringatan untuk menjaga kebersihan menerusi sebuah hadis daripada Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Dia menyukai kedermawan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu, dan jangan kamu menyerupai kaum Yahudi. Riwayat Imam Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita ambil pengajaran daripada perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam adalah meyakini segala musibah yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji hamba-hambanya. Kedua, umat Islam adalah sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi apa-apa ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, umat Islam adalah mengambil pengajaran daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila seorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah dia kepada kami dalam segala keadaan
sama ada dia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri, dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, dia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya, sebagaimana dia memandang eloknya bawaan itu. Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Surah Yunus ayat 12. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.